Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 5. Hari ini untuk Pendidikan Kesihatan, kita akan lihat unit 11, Penjagaan dan Keselamatan Diri, subtopik Kesihatan Diri dan Reproduktif. Jadi, kita lihat sama-sama apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, cikgu akan membantu awak untuk mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Apa itu sistem reproduktif lelaki dan perempuan? Kita akan lihat sama-sama dan belajar serta mengenal pasti setiap satu yang ada dalam sistem tersebut. Sistem reproduktif manusia ni sebenarnya dia adalah sangat istimewa sebab dia membolehkan manusia itu meneruskan zuriat mereka. Okey, bila dikaitkan dengan zuriat, akan ada berkaitan dengan baby-baby yang comel, anak-anak yang comel. Itulah penerusan zuriat bagi kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, sebenarnya sistem reproduktif manusia ni dia berbeza antara lelaki dengan perempuan. Okey, kedua-dua sistem reproduktif ini dia akan matang apabila kanak-kanak lelaki, iaitu murid-murid lelaki lah yang dekat dengan cikgu kan, sekolah rendah, dan murid-murid perempuan, kanak-kanak perempuan mengalami proses akhir balik. Okey, akhir balik tu apa sebenarnya? Okey, akhir balik itu sebenarnya adalah perubahan tubuh badan anda yang berubah dari seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. Jadi bila awak mengalami proses akhir balik, awak akan merasakan perubahan struktur fizikal, secara fizikal tubuh badan awak. Kalau perempuan, dia akan tahulah apa yang akan berlaku pada perubahan badan dia. Begitu juga pada murid lelaki, dia akan rasa. Okey, jom sekarang mari kita lihat sistem reproduktif manusia bagi perempuan. Ini adalah gambar sistem reproduktif manusia dan di sebelah kanan ini adalah label-label yang akan kita letakkan pada setiap anak panah ini. Okey, di mana kita nak letak? Kita akan baca dulu. Okey, yang pertama ovari, yang kedua faraj, yang ketiga uterus dan yang terakhir adalah tiub fallopian. Okey. Di manakah ovari? Kita akan lihat di mana kedudukan ovari. Okey, ovari berada pada kawasan ini. Ini adalah struktur untuk ovari dan juga ini juga dilabelkan sebagai ovari. Kalau kata anak panah keluar soalan, tunjuk yang ini ataupun yang ini, awak kena tahu itu adalah sebenarnya ovari. Okey, yang seterusnya kita akan lihat adalah uterus. Uterus ini adalah di kawasan ini, dinding. Kemudian, faraj. Faraj adalah bahagian saluran ini. Seterusnya adalah tiub fallopian. Okey, tiub fallopian ini pun ada dua. Satu di kawasan ini dan satu lagi di sebelah sini. Ada pasangan dia. Katalah kalau soalan keluar, tunjuk sebelah sini ataupun tunjuk sebelah sini, cikgu harap awak dapat labelkan dengan betul. Okey, itu adalah sistem reproduktif manusia bagi perempuan. Kita tengok pula macam mana sistem reproduktif manusia bagi lelaki. Bagi sistem reproduktif manusia lelaki, ini adalah paparan gambar rajah sistem reproduktif lelaki. Okey, untuk sistem reproduktif lelaki, kita akan cuba untuk melabelkan 3 perkara. Yang pertama, skrotum. Yang kedua, testis. Dan yang ketiga adalah zakar. Okey, di mana kedudukan ataupun label antara ketiga-ketiga ini kita akan lihat. Okey, label yang pertama adalah skrotum. Skrotum adalah lapisan yang berbentuk macam kapas di luar ini. Ini adalah lapisan untuk skrotum. Kalau dia letak anak panah di sini ataupun di sini, ini adalah skrotum. Jadi cikgu harap awak dapat labelkan dengan betul. Okey, seterusnya kita akan lihat testis. Testis adalah merujuk kepada ruangan yang ini, di sini dan juga di sini. Sama ada anak panah sebelah sini ataupun sebelah sini, harap kamu dapat labelkan dengan betul. Okey, yang terakhir adalah zakar. Di mana kedudukan zakar? Zakar adalah di kawasan bahagian ini. Jadi sepanjang kawasan ini, katalah anak panah letak di sini, menunjuk ke arah sini ataupun daripada arah sini,
kamu perlulah melabelkan ia sebagai zakar. Okey, dah selesai penerangan cikgu. Jadi sekarang cikgu harap awak dapat melakukan latihan uji diri. Kita akan uji diri kita ataupun kefahaman kita berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi cikgu ada sediakan kuis ringkas untuk membantu awak dalam pemahaman pelabelan untuk sistem reproduktif lelaki dan juga sistem reproduktif perempuan. Jadi mari kita sama-sama cuba. Okay, ini adalah paparan sistem reproduktif manusia perempuan. Okay, kita tahu ada 4 label yang kita telah pelajari melibatkan sistem reproduktif manusia perempuan. Yang pertama, ovari. Yang kedua, uterus. Yang ketiga, faraj. Dan yang keempat adalah tube fallopian. Okay, jadi sekarang di manakah yang pertama iaitu ovari. Okay, di sini dah ovari. Yang seterusnya adalah uterus. Okey, di sini adalah struktur untuk uterus. Okey, seterusnya faraj. Okey, di sini adalah kawasan yang dilabel sebagai faraj. Okey, seterusnya yang terakhir adalah tube fallopian. Okey, tube fallopian adalah berada di sini. Di kawasan ini dan juga di kawasan ini adalah dilabelkan sebagai tube fallopian. Okey, jadi cikgu harap apa yang kamu dah lihat untuk sistem reproduktif manusia perempuan, kamu akan dapat jawab dengan baik. Okey, seterusnya kita nak uji diri mengenai sistem reproduktif lelaki. Bagi sistem reproduktif manusia lelaki, kita ketahui ada 3 perkara ataupun 3 benda yang kita tahu dan pelajari. Yang pertama adalah testis, yang kedua skrotum dan yang ketiga zakar. Jadi kita akan lihat di manakah sebenarnya pelabelan untuk yang pertama adalah skrotum. Skrotum adalah diingatkan dia adalah struktur yang seolah-olah macam kapas. Ini adalah kita panggil sebagai skrotum. Okey, yang seterusnya, kalau berbentuk sebagai macam ini, biji, ini kita panggil sebagai testis. Dan yang terakhir sekali adalah label untuk zakar. Kawasan ini adalah kawasan zakar. Itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah kenal pasti sistem reproduktif manusia melibatkan lelaki dan juga perempuan. Dan kita juga telah berjaya untuk melakukan pelabelan bersama-sama dengan betul. Secara ringkasnya, kita telah pelajari sistem reproduktif lelaki yang terdiri daripada zakar, skrotum, testis dan sistem reproduktif perempuan yang terdiri daripada 4 iaitu ovari, uterus, faraj, tube fallopian. Dan cikgu harap kamu dapat berjaya melabel sistem reproduktif lelaki dan sistem reproduktif perempuan dengan betul. Okay, setakat ini sahaja pembelajaran bagi pendidikan kesihatan tahun 5 hari ini. Okay, sekian. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.